Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا وعدنا أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan pengerusi dan ahli-ahli dan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi ini kita masih lagi Allah kekalkan segala nikmat yang Allah anugerah kepada kita. Masih lagi kita boleh menikmati anggota yang tujuh yang Allah bagi kepada kita itu. Mata masih lagi boleh melihat, telinga masih lagi boleh mendengar, tangan kaki masih lagi boleh berfungsi. Sebenarnya apa saja yang Allah bagi kepada kita masih lagi boleh kita gunakan. Dan kita dah sampai sekarang ni ke penghujung bulan Zulhijjah, dekat penghujung awal bulan Zulhijjah, penghujung tahun. Bulan yang terakhir bulan ini, bulan Zulhijjah. Bulan depan kita menyambut tahun baru, menyambut hijrah. Jadi masa ini kita sedang berusaha untuk menyambut hari raya Idul Adha. Bulan Zulhijjah ni banyak ibadah-ibadah yang digalakkan kita melakukannya. Tapi yang paling digalakkan ialah kita berpuasa. Kalau boleh 9 hari turut-turut kita puasa. Kalau boleh, saya tak boleh, cakap boleh lah. Kalau boleh dia 1 Zulhijjah malam, hari ini 2 Zulhijjah, esok 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puasa lagi. Raya tu puasa lagi, tapi puasa apa? Sebelum sembahyang. Jangan makan, jangan minum.
Jangan melakukan perkara yang batalkan puasa. Sudah sembahyang, baru boleh mamam. Ya. Tidak makruh hukumnya. Tidak makruh hukumnya apa? Dibuat tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Dapat pahala kalau betul-betul sebelum sembahyang. Kemudian sampai kepada tarikh apa tu mulalah ibadah korban. Digalakkan kita berkorban. Keluarlah madah sikit, boleh korban unta, boleh korban obor, boleh korban lembu, boleh korban kibas, boleh korban kambing, boleh korban kambing berdiri. Itu binatang-binatang ikut mazhab Syafi'i yang disunat untuk korban. Mazhab lain ada yang mati ayam pun boleh. Ada mazhab lain yang harus begitu korban ayam. Nah, ini digalakkan oleh Allah Taala. Cuma tak wajib. Hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi kalau sangat-sangat dituntut itu hampir mencecah kepada wajib. Tapi banyaklah korbannya. Digalakkan. Tidak tahu. Bukan sekali-sekali saja, bukan sekali saja. Itu dah korban dulu. Kalau tahu dulu, kalau dah korban ini tak korban lagi. Sampai ke padang. Kalau mampu. Bagi mereka yang mampu, naklah itu korban. Barakallah, wasalli li rabbika wanhar. Diri kalau sembahyang dan tumpahkanlah darah. Korban 10 menit nanti. Pokoknya sunat muakkad atau sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Siapa berkorban pada hari raya Adha, nanti dia akan ada kenderaan berjalan dari kubur ke padang mahsyar. Ada kenaikan, ada kenderaan. Kalau unta lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kobor lah kenderaannya. Kalau kibas lah kenderaannya. Kalau kambing lah kenderaannya. Kalau biri lah kenderaannya. Karena berjalan dari kubur ke padang mahsyar itu dengan berbagai-bagai cara. Ada orang jalan kaki, ada orang berkenderaan. Bila berkenderaan tidak tahu dia menuju tempat yang itu. Karena di padang mahsyar nanti bukan ada tanda arah. Bukan macam kita di dunia ni ada tanda arah. Ke kiri ke kiri ini ke Antalang, ke kanan ke Gunung Gajah, ada tanda arah. Ini asal tak ada. Hegi mencarinya, hulu kayu berdarah ke bawah, tak tahu Ada yang merangkak, tapi tak merangkak kanan. Ada yang ngesut, malahan ada yang berjalan atas kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Mudah-mudahan kita tak kena dalam golongan itu Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Terkejut Aisyah bin Mu'adz bila dicerita kepada dia oleh Rasulullah SAW. Macam mana ya Rasulullah? Jalan atas kepala, tak masuk akal. Payah nak mikir kan? Di dunia ni payah kan? Kata Nabi memang di dunia ni tak masuk akal. Tapi di akhirat apa saja boleh dilakukan Allah dengan kehendak, dengan izin. Dan Allah itu sifatnya maha berkuasa. Pokok-pokoknya dalam dunia itu ada orang kepala ke bawah, kaki ke atas. Ada satu tarian, kepala ke bawah, kaki ke atas. Apa tariannya? Break dance. Apa enggak? Begitulah. Itu cara kita bangkit dari kubur itu. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Penutup bab puasa. Kita masuk bab raya. Kita cerita tentang raya bila nak sampai raya tu ada orang yang gembira, ada orang yang ini kita nak raya kan. Ada orang yang gembira, ada orang yang juga kita. Di kubur pun itu juga. Ini hari raya yang sebenarnya bayangan akhirat. Bukan nak sonok-sonok aja.
Kita menyambut hari raya di dunia ni, dia membayangkan perkara-perkara yang akan berlaku di akhirat. Bila sampai hari raya, ada orang yang gembira, seronok. Di akhirat macam tu juga, ahli syurga, seronok. Tak ada risau, tak ada bimbang, tak ada takut. Tapi ahli neraka, bimbang. Apa yang nak berlaku ni? Abang nak berikan apa pada aku? Raya macam tu lah. Ada yang gembira, bersedia untuk raya, persediaan lengkap, duit ada, semua ada. Tapi ada yang menderita. Orang yang miskin menderita, orang yang apa kerana menderita. Macam dunia macam tu lah. Orang Malaysia ni gembira, tapi orang di Palestin menderita. Kerana Yahudi sentiasa menindas mereka. Dekat raya ni lagi menderita. Kemudian jalan menuju kepada raya nak semayang. Kita pergi ke rumah, pergi masjid. Macam-macam cara. Ada orang jalan kaki di dunia ni Ada orang naik sikap, ada orang naik motor, ada orang naik motor, ada orang motor baru pun ada, motor baru pun ada. Ada orang berpimpin. Macam-macam cara. Di akhirat tu betul lah. Macam-macam apa cara dia datang ke pada masa tu. Ini apa tu? Dan sampai berhimpun juga. Berhimpun kita di masjid semua. Ramai-ramai berdiri nak bayang raya. Bayangkan bahawa di akhirat macam itu juga. Semua orang akan berdiri di hadapan Allah SWT. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari yang semua manusia itu akan berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Semua orang menjadi pelambang. Allah berikan manusia-manusia di dunia ini, di akhirat esok diberikan kepada 120 baris. Dari 120 baris itu hanya 3 baris ada orang beriman. 117 baris itu kafir lagi. Yang kafir itu suruh masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir tu, orang yang neraka tu masuk dalam neraka jahannam secara berbondong-bondong. Yang 3 baris itu layak masuk syurga. Belum masuk syurga, dia baru layak. Dibariskan semula kepada 4 baris. Baris yang pertama masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama Rasul-Rasul. Yang kedua Nabi-Nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Ada yang masuk kita? Belum lagi. Yang keempat wali-wali. Ada ramai walinya. Tapi wali tak pakai. Kenapa tak pakai? Wali nikah mana pakai? Dia nak wali Allah. Yang keempat. Yang kelima orang mati syahid. Kalau dalam hidup ni kita berjuang dalam apa? Supaya kita kalau kita mati dalam perjalanan itu syahid kita. Boleh masuk syurga tanpa hisab. Yang kelima. Yang keenam orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Semuanya pahala untuk orang yang sabar kita dapat dikira berapa banyaknya. Surah Az-Zumar. Dan yang ketujuh ini tak ada. Orang yang sangat miskin tapi redha dengan kemiskinannya itu masuk syurga tanpa hisab. Itu yang pertama. Yang kedua masuk syurga juga tak masuk neraka. Tapi kena hisab, kena cek. Rumah ada berapa buah, rumah sewa ada berapa buah, homestay ada berapa buah. Itu rumah. Di rumah ada pun toko ada berapa biji, motor ada berapa biji, basikal ada berapa biji. Dalam rumah tu alat perabot rumah macam mana? Kain baju ada berapa belah, korban ada berapa belah, kenapa tak pakai? Tudung ada berapa belah? Kenapa bila ni mau kain tak pakai tudung juga? Semua kena dilisap. Kita dah baca setiap kali kita baca semayang ke? Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi golongan ini lambat masuk syurga ni.
kena hisab, kena cek. Yang pertama tadi terus masuk syurga dah. Yang kedua, dia tak masuk neraka tapi kena cek. Tapi yang dicek tu memang baik-baik neraka. Halal neraka. Ya, halaluha hisabun kata Nabi. Yang halal itu akan dihisab. Wa haramuha azabun. Yang haram-haram itu akan diazab. Ya, itu golongan ketiga nanti. Yang ini golongan kedua. Lambat masuk syurga je. Kena cek. Golongan ketiga, dia kena cek sama banyak benda haram. Banyak perkara yang dilakukannya haram. Jadi dia masuk neraka dulu. Dia masuk dalam golongan kiri. Tahu tak? Golongan kiri ni dia beriman. Boleh masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Tengoklah dosa dia macam mana. Dah bakar dalam neraka dulu, dah habis dosa tu hangus dalam neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Tahu tak? Golongan kiri. Washabul shimal ma ashabul shimal fi samumin wa hamimin wa dhullim min yahmumin la baridin wala karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itulah orang-orang yang dimasukkan neraka yang terdapat asap yang panas, udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Yang keempat, golongan tengah-tengah, dipanggil ashabul araf. Bila ditimbang, pahala dan dosa yang sama berat. Nak masuk syurga tak cukup pahala, nak masuk neraka tak cukup dosa. Jadi terhegi-hegi di atas cici siratal mustaqim. Merayu-rayu pun dari syurga. Minta satu pahala. Tolonglah pian kata. Apa dia pian nak masuk syurga lah. Bagi aku satu pahala, aku nak masuk syurga ni. Supaya timbangan berat aku nanti bagikannya 51% dan dosa yang 49%. Jadi layak aku masuk syurga. Tolong bagi aku satu pahala. Pian masih itu tengah meluk di dalam berduduk sebelah. Tuan-tuan, kalau dapat masuk syurga, paling koman, paling kudi, paling koyuk, paling lemah, dia dapat 72 orang bidadari. Ahli syurga tu, 72 orang. Nak kata nak kata. Itu paling koman tu. Kalau orang macam untuk imam ni, tak tahu bukan 72, 7 hati kan, 7,000 kan, kita tak tahu kan. Itu bila dari syurga. Peduli pula. Joget lagi, tolonglah Zainal. Zainal pun kau betul juga. Dengan mendalam sayang ya. Dengan bila dari syurga. Nah. Dia merayu. Akhirnya adalah golongan yang simpati kepada mereka. Dibagi satu pahala. Dia dapat, dia sudahnya akhirnya dapat juga golongan tengah-tengahnya masuk syurga. Itu 4 golongan. Nah, yang pertama masuk syurga tanpa hisab, yang kedua masuk syurga tak masuk neraka tapi lambat. Ada banyak harta, yang halal-halal betul. Yang ketiga masuk neraka dulu, dah habis dosa dapat masuk syurga. Yang keempat tengah-tengah. Bagi yang tengah-tengah ni akhirnya dapat juga masuk syurga. Baik, itu cerita yang sudah kita baca. Untuk pagi ini sambung lagi pembacaannya. Bab penghujung sekali penghujung bab puasa. Dan apabila membaca imam akan bacaannya, imam pun baca surah. Selalunya kalau kaya surah apa? Sampai baiknya dengan awal-awal. Atau sampai dengan hal-hal hadis Rasyah. Dan apabila membaca imam akan bacaannya, maka ingat olehmu akan membaca surat Al-Amal. Lepas ada kita berhisab, kita akan diberi amalan, diberi surat keputusan. Kemudian baca. Bagi orang yang beriman dengan saya, dia baca lah. Kamu dengar ni aku buat dalam dunia tu. Aku semaya, aku berjemaah, aku sedekah. Baca lah. Orang baca lah. Tapi bagi orang yang kafir, bagi orang yang maksiat, bagi orang neraka, bagi orang yang munafik,
Tak lalu bacanya, tak wani nak baca, malu nak baca. Ingat ketika itu. Nah, ditanya lagi, kamu tak baca, aku malu. Nak baca ni, kok ni kan? Ada kamu dalam dunia itu kamu tak semayang, dalam dunia itu kamu tak menyemak kain ke tanah dia, dalam dunia itu kamu tak baca terus bayar dia. Nah, dulu buat dalam dunia tak malu ya, di sini malu lah ya. Contoh bantai mereka ni ya. Dengar itu ya, membaca surat amal. Jadi kita akan membaca segala surat amal itu. Sebelum itu kita menerima amal itu dengan mana? Yang bahagia itu akan menerima dengan tangan kanan dia. Dibagi suratan itu, terima tangan kanan. Tanda bahagia itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, ceknya ringan aja. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali dengan keluarganya dengan rasa gembira. Tuan-tuan dan puan-puan, paling mengembirakan ialah apabila kita, isteri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, nantu-nantu kita, semua masuk surga. Itu paling mengembirakan. Semua dapat tu, Rasul mana yang tak dapat? Nabi Nuh tak dapat. Nah, anaknya ada yang tak masuk surga. Nabi Lot, istrinya tak dapat. Jadi kalau kita dapat, itu yang paling mengembirakan. Itu cara melalui kita. Atau kalau kita menanggil, itu tanda menderita lah, masuk akal dulu. Ya, tadi dah saya baca ayat tadi. Washabus shimal, ma ashabus shimal, fi samumin wa hamimin wa dhullin min yahmumin la baridin wa la karim. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu berada dalam neraka yang terdapat asap yang panas, udara-udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Mudah-mudahan kita tak ada dapat kitab dengan tangan kita. Kita tak ambil kitab kita dalam mereka. Lagi teruk, cucuk dan dia tembus semua belakang. Ambil dalam belakang. Cara menang kita ya. Terus kita teruk. Nah, ini Allah kabul Quran ni. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan mereka yang menerima kitab mereka dari belakangnya, cukup ada tunggu ke belakang, di belakang. Mereka akan menjerit kecelakaan, celaka, dan akan dimasuk ke dalam neraka yang dalam sa'ir, neraka yang sa'ir. Wa yasla sa'ir. Itu caranya. Benar kitab itu kita baca kitab pula. Itu ingat dia imam baca surah, ya. Ingat pada kita besok akan membaca kitab amalan itu ya. Dan apabila rukuk, lepas baca surah kita merukuk ya, kita merukuk. Allahu Akbar. Nah, banyak orang rukuk pun batal mayang. Bukan ini kan batal kan. Ada spray juga tu. Allahu Akbar. Kul nangguk balik kepala tu naik kata balik. Siapa nyobok? Siapa nyobok tu? Patutnya tunduk tapi diam, yang gerak lagi. Tengok saya begini senang. Tengok ya. Gol. Dia dah baca. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Siapa yang orang nanggung tu? Yang ada spray, kita lagi spray. Patutnya tunduk tu diam. Allahu Akbar. Diam. Jangan buat lagi. Habis lagi tengah berpon tu Subhanallah, ambil Subhanallah. Baca ke tak betul? Kita jawab pun, baca ke tak? Kenapa baca? Jika gerak berturut-turut batal. Dengar kawan, dengar tuan.
Sekarang pagi dengan dia orang yang baik. Ramai orang tu. Allahu Akbar. Nampak pada dia semua. Itu tiga rukuk. Jadi ingat, kalau ketika rukuk yang kaya tu, ingatkan benar-benar. Dan apabila rukuk mereka itu, maka ingat olehmu akan kehinaan. Kita rukuk terus tunduk tak hina lah. Kehinaan, ya, segala muka bagi Tuhan. Kita hina, yang mulia Tuhan ada, kita ni menghina mereka. Segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Tuhan tu hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Itu Al-Hayyul Qayyum. Seperti firman-Nya, wa anatil wujuhul hayy wa anatil wujuhul hayyul qayyum. Lil hayyul qayyum, ya betul. Hayyul qayyum. Wa anatil wujuhul hayyul qayyum. Sekali lagi, wa anatil wujuhul hayyul qayyum. Surah Taha, ya, ayat 49. Ingat tu. Kalau kita ni hina belaka. Walaupun kita kaji hina, di sisi Allah hina. Walaupun kita menteri hina, walaupun kita wakil rakyat hina, walaupun kita orang kaya hina, walaupun dia ketua kampung hina, walaupun dia itu imam hina di sisi Allah, ya. Banding dengan Allah kita ni hina. Ingat tu. Kalau kita rasa kita hina, tak ada letak kabur, tak ada riak, tak ada berjalan dengan apa ni kembang ada badan tu. Memang kita hina di hadapan Allah Taala. Mesti rukuknya, mesti rasakan hina. Dan artinya apa? Dan telah hinalah segala muka bagi Tuhan Al-Hayyul Qayyum. Tuhan yang Al-Hayyu, yang hidup. Al-Qayyum yang bertindak dengan sendirian. Dia tak perlu kepada penolong, tak perlu kepada pembantu, tak perlu kepada alat, tak perlu kepada perkakas. Itu sifat Tuhan lah, ya. Kita belajar Qiyamuhu ta'ala binafsih. Aduh, kita baca tauhid, ya. Kan ada sifat Allah namanya Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala itu dengan sendirinya. Dia tak perlu kepada bantuan. Itu ketika rukuk. Lepas rukuk iktidal. Iktidal sujud. Ini kita sujud, ya. Iktidal pun kami orang baca mayang. Ya. Tengok sekali lagi. Kami orang baca mayang iktidal. Lagi kami daripada rukuk. Rukuk tu ada. Kalau iktidal ada kami. Dah rukuk tu, sami Allahu liman hamidah. Ada orang buat begitu. Sini tak ada lah, terus, ya. Tapi tak ada ngomong. Baru gerak tu. 1, 2, 3, 4. Kata kita. 3 gerak dah kata. Ini kalau 4. Kita ramai tu. Ada yang pegang tu pun dia. Sami Allahu liman hamidah. Kata kita cakap. Siapa jawab? Sebab kalau ada tuan-tuan guru ngaji obat semayang dengan duit jadi dia. Ada ustaz saya kena ngaji mayang apa ni mayang dengan mayang lagi. Lagi yang tak boleh mayang. Jangan jauh kita tak boleh mayang. Bawa mayang yang pakai mayang kira-kira. Buka tangan tu. Yang dari Jawa ni nak ada. Kau. Sami Allahu liman hamidah. Itu sujud. Bawa tu 1, 2, 3 tu sujud kita bayar apa? Bawa tu. Patutnya angkat tangan tu turun diam. Nampak ke tegan? Tengok dulu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu. Jangan buat lagi, jangan tangan tu dulu. Jangan itu lagi tolong. Diam dulu. Seluruh anggota kena diam. Jangan tolong ni nak. Kena ada pekah begini, ada tengah tu. Sebut juga kan. Jadi 2 gerak je boleh kecuali-cuali. Kalau kecuali-cuali, kalau berhenti tak apa. Ini tak tinggi tu lagi atas lah. Lagi satu nak buat doa pun.
Orang yang ada sini, Sami Allah liman hamidah, Allah mahdi. Tak ada kunci itu. Patutnya diam dulu bahawa Allah mahdi liman hamidah dan sebagainya. Okey, ada banggangan. Apa nak banggang? Ada dah orang buat macam tu. Orang yang orang tak bayar, itu dah. Ini tak istilah yang tak bilang tak istilah terus sujud dia. Dan dia bukan ada orang cakap apa ni. Jadi dia ada tasawuf. Apabila sujud apa yang buat? Tengok apabila engkau sujud dan apabila sujud mereka itu maka ingat olehmu akan hari yang diseru akan mereka itu kepada sujud seperti firman Allah Taala yauma yakshufu an saqin wa yud'auna ila sujud. Surah apa? Surah Al-Qalam. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Artinya sebut olehmu ya Muhammad akan hari yang dibukakan daripada batas, iaitu daripada kinayah atau sindiran, daripada sangat huru-hara. Ingat ketika huru-hara masuk ya. Pada hari kiamat. Dan disuruh akan mereka itu kepada sujud. Kita akan disuruh oleh Allah bersujud kepada ketiga itu ya. Ingat itu. Semua manusia akan sujud kepada Allah. Lebih-lebih lagi ahli syurga. Ahli syurga nanti akan sujud tau. Kita masuk syurga. Kita ni masuk syurga. Apa lain ya? Kita yang masuk syurga ni. Kita tanya Tuhan, apa lagi nama yang belum kamu terima wahai hamba-hambaku? Kami dah terima sekali-kali ya Allah. Oleh yang demikian Allah izinkanlah kami sujud kepada kamu. Tanda kesyukuran kepada kamu. Banyak nikmat di syurga itu ada 99% sudah. Yang ada dalam dunia ini hanya 1% saja. Dan kita minta nak sujud dengan Allah. Kata Allah dalam syurga mana ada sujud. Kalau nak sujud di dunia dulu. Tapi oleh kerana kamu minta bersungguh-sungguh, aku izin kamu sujud bagi kali terakhir. Wahai segala hamba-hambaku, sujud kamu. Kita pun sujud. Tahu berapa lama? Tuan-tuan dan puan, berapa lama sujudnya? 40 tahun. Sujud saja. 40 tahun tu bukan 40 tahun dunia tau. 40 tahun akhirat. 40 tahun akhirat berapa tahun? 40 kali 1000 kali 365. Berapa tahun? 14.600.000 tahun. Sujud saja. Tak ada lemah. Tak ada letel-letel. Tak ada cuma-cuma. 14 juta tahun. Dalam dunia itu 14 juta tahun. 14 minit kalau Imam Pian sujud lalu nunggu ya. Belakang. Sujud tu. Udah apa belum? Angkat balik. Belum boleh. Kuat boleh. Batal ke tak? Itu dalam dunia. Esok tak ada temu-temu, tak ada lemah-lemah, tak ada letel-letel ya. Sehingga Allah perintah angkat kepala wahai hamba-hambaku. Kita angkat kepala. Itu kalau kita sujud ke saya. Dan syurga mana ada letih, mana ada bimbang, mana ada takut, mana ada berduka, mana ada jemung ya. Syurga semua elok-elok juga. Jangan tu. Ketika kita sujud ya, menandakan kehinaan kita kepada Allah Taala. Dan apabila duduk mereka itu, duduk tayak ke ya. Duduk tayak akhir duduk ya, sembahyang duduk ya. Apabila duduk mereka itu, maka ingat olehmu akan duduk tiap-tiap umat atas lutut mereka itu. Kita ni akan melutut depan Allah Taala ya. Seperti firman-Nya, wa tara kullu ummatin jasiyah. Wa tara kullu ummatin jasiyah. Artinya dan melihat engkau wataro, kamu tengok, kamu nampak wataro, tak kamu roh tu nampak wataro kamu nampak. Wataro kullu ummatin, setiap umat jasiyah. Dan melihat engkau
ya Muhammad akan tiap-tiap umat duduk di atas lututnya daripada ketakutan pada hari kiamat. Semua melutut di hadapan Allah Ta'ala. Orang melutut tanda-tanda wani itu tanda takut. Tanda takut lah. Dan kita melutut kepada raja, melutut kepada orang besar, tanda takut. Macam peminta sedekah tu melutut dia tanda-tanda ini melutut minta sedekah pada kita. Itu kita semua betul lah. Bukan saja-saja kita duduk duduk antara dua sujud, yang itu duduk antara dua sujud tu bukan saja ada implikasinya. Dan melihat engkau ya Muhammad akan tiap-tiap umat duduk atas lututnya dia daripada ketakutan pada hari kiamat. Ketakutan itu dahsyat. Kita huru-hara tiup pada sangka kala. Bila Israfil tiup sangka kala berlakulah huru-hara yang dahsyat. Itu sebelum kiamat itu tanda-tanda nak kiamat je. Baru permulaan nak kiamat. Punya huru-hara tak terkira ya. Apa kata Tuhan dalam surah Abasa wa Ta'ala? Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ketika itu dia lari daripada saudara-saudara. Ambil adik yang tak ingat. Lupa kan ada wajib dia. Dia lari tu kan lari jauh dah. Dia lupa, dia tak tahu bahawa dia tu ada wajib. Walaupun ramai. Oleh seorang dia lupa. Punya huru-hara. Wa ummi wa abi, dan maknya dan ayah dia lupa. Tak teringat. Kita udah tua macam saya ingat lagi mak saya. Mak saya dah meninggal dah 50 tahun lebih dah. Ingat lagi? Apa-apa aku mak aja, mak jatuh mak, nak makan mak. Ingat kita dengan mak, esok lupa. Dengan mak lupa. Dengan bapak lupa. Wa ummi wa abi wa sahibati wa bani, dan sahabat-sahabat juga lupa. Tak ingat. Kumpulan roti canai lupa. Tak ingat lagi. Sambil kita ingat nak makan makan yuk, makan canai ke, makan tabaki ke, ingat tak kan? Esok lupa sekarang. Dengan anak-anak pun lupa. Wa sahibati wa bani, kita akan lupa kepada anak-anak kita. Walaupun seorang anaknya tak ingat. Sekarang ni kalau anak kita ramai, ingat tak semua? Ada orang anak sampai belah-belah ingat tak? Orang ni di sini, orang ni di sini, orang ni di sini, orang ni di sini, ingat tak? Esok lupa, walaupun ada seorang tak ingat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada ketika itu kita orang hanya akan memikirkan diri dia masing-masing. Apa nak jadi lepas ni apa? Itu huru-hara yang dahsyat ketika berlakunya hari kiamat. Itu kita main raya ni saudara itu yang berlaku ya. Ingat huru-hara hari kiamat. Bukan nak seronok dia raya, nak mayang seronok ya. Dengan kelemang dia untuk buat dia dengan kuih dia itu dengan musika baru, dengan gelang baru, dengan baju baru dan sebagainya. Bukan itu nak dengar. Ingatkan peristiwa hari kiamat. Dan apabila memberi salam, lepas mayang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang bagi salam tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak betul itu. Dia nak sebut Assalamualaikum. Kum ya, bukan kom. Assalamualaikum. Yang itu yang wajib. Warahmatullahi itu sunat. Ada pula yang ngangguk tu. Tengok ni. Ada yang salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa yang orang ngangguk? Siapa yang orang ngangguk? Ada sesebuah yang orang ngangguk.
Sunat ada toleh kanan, sunat toleh ke kiri. Kalau mengaku. Tapi tak ada batas bayangnya. Tapi tak betul. Nah itu salah. Sebut betul. Assalamualaikum. Asya. Minta maaf lah kalau gigi kompang ni. Dia kosong bunyinya. Tak ada pakai gigi palsu aja tapi tak pakai. Kenapa? Ada yang sakit ni. Bila pakai sakit begitu. Tak pakai. Jadi yang kosong bunyi tu. Kalau penuh begitu tak ada kosong. Ini Assalamualaikum. Sebut tu saya. Assalamualaikum. Jangan Assalamualaikum. Itu orang Melayu. Salam Melayu. Ya. Panjang hukumnya. Hukum tu pendek je. Assalamualaikum. Ya. Warahmatullahi. Ya. Ini bila bagi salam apa tadi? Dan apabila memberi salam mereka itu pihak kanan dan pihak kiri dan bercerai-cerai segala manusia. Kita salam bangkitlah, doa bangkit semua cerai kita. Yang berpuluh-puluh lah, yang kebiok-kebiok lah, yang gerak-gerak, yang bawah-bawah lah. Tengok rumah di mana. Bercerai-cerai. Segala manusia itu cerai balik. Maka ingat olehmu akan bercerai makhluk. Makhluk di akhirat itu bercerai. Satu pihak kepada syurga dan satu pihak kepada neraka. Di akhirat itu ada ahli syurga, ada ahli neraka. Orang yang beriman dan beramal saleh dapat masuk syurga. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka, penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Satu bagian, ada satu lagi bagian masuk neraka. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka yang ingkar, kufur atau ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, tak percayakan ayat Allah tu. Allah kata ada syurga, tak percaya. Allah kata ada neraka, tak percaya. Allah kata ada kebangkitan, tak percaya. Mana boleh mati, boleh bangkit, dah mati, dah jadi habuk, dah nak bangkit. Dipercikaikan ayat Quran. Wa kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Neraka ada berapa tuan-tuan dan puan? 7. Sekali lagi, neraka ada berapa? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Sebut betul-betul. Orang Melayu tak ada sebut Jahannam. Tuan-tuan sebut Jahannam. Tak betul tu. Ada satu berenun tu. Jahannam. Yang pertama. Yang kedua Jahim. Latarawunna jahim, kamu akan melihat neraka jahim. Summa latarawunna ainal yaqin, kemudian kamu akan melihat yang penuh keyakinan. Itu neraka jahim namanya. Itu neraka tu. Yang kedua, yang ketiga namanya saqar. Sin qaf ra, saqar. Itu untuk orang tak sembahyang. Orang yang tak nak sembahyang 5 waktu, dia akan dimasukkan neraka bernama saqar. Ditanya ahli neraka saqar tu, kenapa kamu masuk neraka saqar? Dia kata kami terdiri dari orang-orang yang tak sembahyang. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ditanya mengapa kami masuk neraka saqar? Mereka berkata qalu lam nakum minal musallin. Kami terdiri dari orang yang tak sembahyang. Ada orang tak sembahyang? Mengaku beriman tapi tak sembahyang, sudah. Sama yang semayang dalam dunia ni orang Islam yang semayang aja hanya ada 15%. 15%. Maknanya 85% tak semayang. Yang tak semayang tu nanti akan masuk neraka. Kekal tu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Kekal mereka di dalamnya. Mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa tak sembahyang tu? Nah, kadang-kadang anak kita kekal dalam neraka. Tengah cucu-cucu kita kekal dalam neraka. Nah, kadang-kadang adik-adik kita kekal dalam neraka. Kadang-kadang kita sendiri kekal dalam neraka. Kadang-kadang suaminya kekal dalam neraka. Nah, lebih bening kepada anak-anak kita. Kadang-kadang isterinya kekal dalam neraka. Sebantai tidur orang kita. Pokoknya tidur orang ahli neraka. Itu sebab sembahyang ni jadi sebagai tiang agama. Apa kata Nabi? Al-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa yang mendirikannya maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah merobohkan agama. Peroboh agama, perosak agama, musuh agama, penentang agama, orang tak sembahyang. Siapa yang tak sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita peroboh agama. Kadang-kadang suami kita peroboh agama. Kadang-kadang isteri kita peroboh agama. Kadang-kadang jiran kita peroboh agama. Nah, kita ingat peroboh agama tu Benjamin Netanyahu. Nabi tak sebut Benjamin Netanyahu. Kita ingat Ariel Sharon. Nabi tak sebut Ariel Sharon. Nabi kata perosak agama tu ialah orang yang tak sembahyang. Siapa tak sembahyang tu? Anak kita, cucu kita, keluarga kita dan sebagainya. Itu yang apa tu? Ketika itulah kenangan ya. Ada berpisah. Bila salam, orang balik lah. Yang minta salam balik. Salam, ni kayu papan balik kayu papan. Orang ke rumah galang balik. Ngalir rumah galang. Betul di akhirat tu. Ada yang dihantar ke syurga, ada yang dihantar ke neraka. Kenangan itu ya. Itulah raya sebenarnya. Sebenarnya firman Allah, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu buah pula waktu buah pada syurga, satu buah pergi ke syurga, fil jannah, dan satu buah pada neraka. Satu buah pergi ke neraka. Surah Asy-Syura ayat 7 ya. Fariqum fil jannah wa fariqum fil sa'ir. Satu neraka namanya sa'ir. Itu neraka sakal tadi untuk orang tak sembahyang. Yang keempat namanya sa'ir. Sa'ir untuk orang yang menerima kitab dari belakang dia. Ya. Wa yasla sa'ir. Yang kelima hukamah. Nama neraka. Kalla la yumbazanna fil hukamah. Ada nama ayatnya? Bahkan dia akan masuk neraka bernama hukamah. Yang keenam hawiyah. Hawiyah tu apa? Wa ummuhu hawiyah. Ada berapa nama ayatnya? Wa ummuhu hawiyah. Maknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa yang dikatakan hawiyah? Narun khamiyah. Api neraka yang bersanakan nyala. Tak benda? Tak benda memakan hawiyah. Mak dengan anak apa buat dekat? Dipeluknya, diciumnya, dilambung-lambungnya, dicemang-cemangnya. Tapi yang meluk, yang cium dia, yang lambung, yang memang itu ialah hawiyah. Apa yang dikatakan hawiyah? Api neraka yang bersanakan nyala. Jadi mak. Itu hawiyah yang benar. Nombor 7 namanya lazah. Semua nama-nama dalam Quran tu. Kalla innaha lazah. Bahkan mereka itu akan dimasuk dalam neraka namanya lazah. Lazah, ya tak ada titik kan. Namanya lazah. 7 neraka. Yang pertama jahannam, yang kedua jahim, yang ketiga saqar, yang keempat sa'ir, yang kelima hukamah, yang keenam hawiyah, yang ketujuh lazah. Mana tak? Pilih yang satu mana tak? Kalau tak senang aja, jangan sembahyang. Pakai berpendek, kalau pendek, juri kemayan, juri buah, kalau bersawit. Bagaimana?
Jangan puasa Ramadan. Dapat neraka insya-Allah ya. Alright, nah itu yang itu. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Dan apabila membaca imam akan khutbah dalam banyak raya, imam bangkit baca khutbah. Ya, imam pian bangkit baca khutbah. Ya. Apa kita nak ingat? Apabila membaca imam akan khutbah, maka ingat olehmu akan seru Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ketahui olehmu bahwasanya si Anu, anak si Anu bahagia selama-lamanya. Jibril ngabok. Ketahui olehmu bahwa imam pian akan bahagia selama-lamanya. Ketahui olehmu bahwa Siap Zainal ya. Siap Zainal akan bahagia selama-lamanya. Jibril ngabok. Jibril itu apa? Ketua segala malaikat-malaikat. Mudah-mudahan disuruh Jibril ketahui olehmu bahwa Haji Ibrahim akan bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan lah. Bukan mesti ya. Mudah-mudahan kita harap betul lah. Jangan disuruh ketahui olehmu bahwa sianu-sianu itu ahli neraka selama-lamanya. Jangan, mudah-mudahan bukan kita ya. Jangan kita nak neraka. Kita nak dapat syurga. Jadi ingat dah kaya itu, ada dah cik bangkit. Memang ada. Ingat ketika itu ingatkan Jibril naik ke atas, menyuruh manusia ke arah syurga atau ke arah neraka ya. Ingat itu. Ketahui olehmu bahwa Anu anak Anu itu bahagia selama-lamanya. Tiada celaka kemudiannya. Dan ketahui olehmu dan disuruh lain kali yang lain itu bahawa si Anu anak Anu itu celaka selama-lamanya. Tiada bahagia kemudiannya. Bila celaka mana ada bahagia? Orang-orang neraka mana ada kono? Neraka tempat apa? Tempat azab, tempat seksa, tempat penderitaan. Tempat mau, tempat ngobak, aduh. Neraka itu memang tempat menjerit katanya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Setiap minggu imam pian baca surah Jadah. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat dan nampak neraka itu dahsyatnya apinya. Tak ada apa yang lalu nolaknya. Api itu kena besi kayu besi itu. Api itu kena kayu, untung kayu itu. Api itu kena daging manusia. Habis hancur daging manusia jadi debu. Dah tengok dah. Wa sami'na, kami dah dengar tukik-tukik dalam neraka tu. Aduh. Ayuh. Tu orang mana kan? Ayah. Mana tu? Oh my God. I cannot stand this. Orang mana kan? Itu jangan pergi dalam neraka. Itu minta nak balik. Farjina, kembalikanlah kami ke dunia. Ngapa nak balik ke dunia? Nak amal solehan, nak beramal amal soleh, nak mayang, nak zakat, nak korban, nak wirid, nak zikir, nak selawat, nak amal soleh. Inna muqinun, kami dah yakin benar dahsyatnya neraka. Ketika kita dah beredar dekat kemudian. Sekarang di dunia ni kita nak sungguh-sungguh ya. Itu dah. Ingat tu ketika itu. Itu kaya, bukan saja nak seronok kaya tu. Ini dekat nak kaya ni. Hari Senin tu kaya ya. Bukan nak seronok kaya. Ingat perkara-perkara di akhirat yang akan berlaku. Ingat perkara-perkara kiamat yang akan berlaku. Jadi bukan seronok aja. Ingat tu bila naik ya. Khotbah tu ke mimbar ingat macam Jibril. Ingatkan Jibril akan naik ke atas tu menyeru kepada manusia. Wahai pola-pola bumi akan masuk syurga kekal abadi selama-lamanya. Gembira sangat gembira daripada tak celaka. Atau dia menyeru juga siapa itu masuk neraka. Dia akan menjadi ahli neraka. Menderita samsara dalam neraka itu selama-lamanya. Sikit lagi tinggal. Tidak ada kebahagiaan tunggal. Dan apabila disembelih korban, ini kayu korban, nak menyembelih lembu, nak menyembelih korban, nak menyembelih kambing dan sebagainya. Ya, masjid ada tak? Ada korban tak? Berapa ekor? Belum tak jawab. 2 ekor.
4 ekor. Alhamdulillah. Ada korban. Nah, mana yang mampu berkorbanlah. Jangan kedekut, jangan bakhil, jangan tangkai jerit, jangan tai hidung masin, jangan cikir. Tahu cikir? Berkorbanlah. Hukumnya sunat muakkadah atau sunat yang muakkad, sunat yang dituntut. 3 tahun buat. Bagi yang mampu lah. Orang punya duit. Bukannya bengkerak pun. Berkorbanlah. Ini bila berkorban apa jadi? Dan tengok. Dan apabila disembelih korban, maka ingat olehmu akan sembelih maut. Yang ada di atas rupa kibat. Ingat malaikat maut akan tarik nyawa kita ketika menyembelih kambing tu, atau menyembelih kibat, atau menyembelih lembu tu, menyembelih unta tu. Ingat, kalau malaikat maut tarik, sahabat tak bisa berlalu nahan, ya. Ingat tu. Atas rupa kibat, ingat tu, malaikat maut tu kita yang nak hati tu rupa kibat. Aku esok kena nak hati tu macam ni lah, ditarik malaikat maut nyawa kita, ingat yang tu. Pada hari kiamat, antara syurga dan neraka, mati itu pun sudah ada mati dah. Allah jadikan mati itu seperti seekor kebat. Mati tu, tahu apa mati? Mati itu Allah jadikan seperti seekor kebat. Ditarik kebat tu di atas satu jambatan antara syurga dan neraka, itu disembelih kebat. Bila disembelih kebat tu, maka matilah mati. Faham kan? Matilah mati. Lepas itu tak ada lagi mati. Dalam syurga tak mati-mati, dalam neraka pun tak mati-mati. Disembelih tak mati, dicincang tak mati, dibakar tak mati, dipelopor tak mati, dibedal tak mati. Tak ada mati-mati. La yamutu fiha. Dalam neraka tak ada mati-mati. Mati sekali je. Hidup 2 kali. Kita ni mati esok sekali je. Betul 2 kali. Ada hidup tu ada mati-mati ke lepas tu. Dalam neraka pun tak mati, dalam syurga pun tak mati. Ingat je kerana apa? Kerana mati sudah mati. Mati sudah disembelih. Kibat tu dah disembelih di atas titi antara syurga dan neraka tu, ya. Ingat yang tu. Ya. Dan apabila disembelih korban, maka ingat olehmu akan sembelih maut yang ada di atas rupa kibat pada hari kiamat antara syurga dan neraka. Seru yang menyeru. Jadi mereka menyeru. Hai ahli al-jannah, wahai ahli syurga. Al-jannah syurga. Khulud bila maut. Khulud bila mautin, artinya kekal kamu apabila serta mati. Kekal kamu, tak ada mati-mati lagi lepas tu. Bila tu tidak ada, dengan tidak ada kematian. Khulud itu kekal, khuldi, ya, kekal. Kekallah kamu bila mautin, selepas mati tu tak ada lagi mati-mati, kekal kamu hidupnya. Yakni kekal dengan tiada mati. Dan hai ahli neraka, anar, disebut ahli neraka. Ya anar, ya ahli nar, ya ahlan nar, bukan ahlan nar, ya ahlan nar. Apa kata? Khulud bila mautin. Kamu pun ahli neraka tak mati. Disembelih tak mati, dicincang-cincang tak mati, dibakar tak mati, dipukul tak mati, dibedal tak mati, dibalun tak mati. Itu orang ahli neraka, ya. Dengan selama-lamanya. Wallahu alam. Habis cerita tentang puasa. Akan datang kita akan cerita tentang sembahyang fardu. Kalau tak padam lah, kita akan cerita tentang fadilat sembahyang fardu. Sembahyang 5 waktu dulu. Ya. Subuh apa fadilatnya, zuhur apa fadilatnya, asar apa fadilatnya, maghrib apa fadilatnya, isya apa fadilatnya. Itu akan kita baca insya-Allah. Ya, kalau tak padam lah. Kalau padam cari ustaz lain. Jangan tamat kemudian ni. Cari ustaz lain, amal ustaz lagi, jangan handai-handai amal. Sekian dulu untuk pagi ni.
Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Ha. Biasa kan? Dia mesti bagi 7 bagian juga. Tulang satu 7 bagian, daging satu 7 bagian. Mesti bagi gitu ya. Tulang-tulang bagi lah. Nah, bagi 3 bagian saja. Yang pertama untuk ahli korban. Yang kedua untuk fakir miskin. Yang ketiga untuk orang-orang yang berada. Bagi sama hati. Nah. Tulang mungkin bagi, daging mungkin bagi. Nah, Termasuk tidur, daging dengan tulang campur sekali bagi kalau dulu tidur campur tulang dengan daging. udah dia anu kan, boleh dicampurkan. Udah kita bagi semua tu, boleh dicampurkan. Tapi bahagian itu nak tentu. Yang ini bagian tulang, yang ini bagian daging, yang ini bagian apa lagi ya? 3 bagian tu. Nah, itu baru bagi kepada apa? 7 asnaf ya. Okey, lagi? Masukkan dalam hadis Nawawi dan dengan Islam iman ihsan dan ikhlas yang bisa kita adop dalam hal hidup sekedar sekolah yang terbaik. Tidak. Tak faham ke? Jangan. Dengan hadis Imam Nawawi. Hari? Hadis Imam Nawawi. Hadis Imam Nawawi. Apa? Tahu? Hadis Jibril yang berkaitan dengan kisah Islam, iman dan ahli akhirat. Ya. Dengan ihsan. Ihsan. Ihsan itu nak dimasukkan dalam cara hidup Islam yang sudah. Dalam solat, dalam korban, ihsan. Ihsan tu kita sedar Allah nampak aja. Kita sedar Allah tahu aja. Kita sedar Allah mendengar aja. Jadi jangan buat benda-benda ketika itu. Itu namanya ihsan. Kita sedar bahawa Allah sentiasa mendengar, Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mengetahui. Jadi kita apa saja buat ikut hukum. Ya. Jangan menyeleweng. Itu namanya ihsan. Jangan menyelewengkan daging. Jangan menyelewengkan apa-apa lah. Dalam korban ada ihsan, dalam sembahyang ada ihsan, dalam apa-apa ada ihsan ya. Itu apa namanya ihsan ya. Ihsan apa? Model kata iman tu apa? Iman tu kita percaya, kita percaya. Yang kedua apa? Bagaimana apa? Iman apa namanya? 3 kali tadi. Iman apa tadi? Islam tu kita buat apa yang diperintah oleh Allah Taala. Iman, Islam dan ihsan ya. Iman tu percaya kepada perintah oleh Allah Taala. Iman, Islam dan ihsan ya. Iman tu percaya kepada